Hmm. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, dia memang kena admin yang masuk dulu lah, baru boleh masuk lah. Yelah kot. Ya. Tadi kata dia tak kasi masuk eh? Assalamualaikum. Masuk. Saya pun telah masuk berapa kali tadi. Masuk Ustaz. Assalamualaikum. Ruangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abdul Aziz. Abdul Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. كيف حالكم اليوم؟ Alhamdulillah. Khair. Ana baik. جيد. الحمد لله. هل يمكن اليوم ندرس بالكلمة العربية؟ يعني نتكلم بالعربية. هل يمكن؟ Nastati' boleh tak kita bincang hari ini dengan bahasa Arab? Sudah senyap tadi, tak apalah kita cakap bahasa Melayu dah. Okey. Berat. Ya, Haji ni jangan berat Haji ni. Ringan-ringankan. Okey. Alhamdulillah. Allah. Kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat masih lagi diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala diberi kesihatan, dapat berbincang insya-Allah. Semoga ia memberi manfaat. Dan insya-Allah kita masih bincang pasal penggunaan fi'il madhi, fi'il mudhari' dan bagaimana ingat kita kembali kepada 3 unsur tersebut. Kalau saya sebut kharaja, apa erti kharaja? Dalam kertas kerja saya tu ada yang terbaru tu. Kharaja. Apa makna kharaja? Kharaja. Yakhruju betul? Yakhruju. Yakhruju apa dia arti dia? Kharaja yakhruju. Ingat dah. Dia keluar. Tengok dekat situ, tengok dalam kertas kerja saya tu. Surat berapa tu? Surat 2. Surat Keluar lah. Kharaja yakhruju khuruj. Baik. So satu yang poin dia lah makna dia adalah keluar. Masa dia kharaja Dia telah keluar. Dan pelaku dia Dia. Okey. Yakhruju dia sedang atau akan keluar. Okey. So cuma tinggal lagi sekarang ni tengok balik table kita, tukarkan dia tu kepada mereka, dia tu kepada engkau, dia tu kepada aku. Hanya tukar ganti nama diri, lain semua konsep yang sama. Dan cuma tinggal lagi kita nak biasakan dengan banyak perkataan. Betul kan?
Itu saja. Itu saja yang perlu ada pada kita, iaitu memperbanyakkan perkataan. Okey. Kita bincang pada pertemuan lepas dalam surah Asy-Syu'ara. Dekat sini ada banyak dialog sebab saya pilih surah ni, ya, banyak dialog-dialog yang dan kita pun sedang mentadabbur surah ni. So kalau kita tengok itu hari kita bincang ayat 14. So kita boleh kenal lah dalam semua ayat ini, contoh ayat-ayat yang ada dekat sini, dia tak akan keluar bertiga perkataan jenis, satu isim atau fi'il atau haraf. Dan kita dah tahu jenis isim, tanda-tanda isim. Kita dah tahu dah tanda-tanda fi'il. So sekarang ni haraf tu tak banyak lah. Nanti insyaAllah kita akan bincang bab haraf bila sampai masa dia. Baik. Ayat yang ke-14, kita akan jumpa perkataan yaqtulun. Yaqtulun. Okey? So, bila kita kata yaqtulun, ya. Yaqtulun, so asal kata dia qatala yaqtulu. Qatala yaqtulu. Okey, cuma macam itu je kita perlu latih diri kita. Cari perkataan sebut kan, qatala yaqtulu. So kita ubah dia, qatala qatalu, qatalta qataltum, qataltu qatalna. Untuk qatala. So qatala arti dia apa dia? Ya, membunuh. Membunuh. So qatala Perang. dia telah membunuh. Qatala dia telah membunuh. Yaqtulu, qatala qatalu, qatalu mereka telah membunuh. Kan? Apa tu? Qatalta, engkau telah membunuh. Qataltum, aku telah kamu telah membunuh. Qataltu, aku telah membunuh. Qatalna, kami telah membunuh. Okey. So latihkan itu, yaqtulu. Ubah balik yaqtulu. Yaqtulu dia sedang atau dia akan membunuh. Ya. Kemudian kita yaqtuluna, mereka sedang atau akan membunuh. Ya. So taqtulu, engkau akan membunuh. Kau. Taqtuluna, mereka kamu akan membunuh. Aku akan membunuh. Naqtulu, kami akan membunuh. Naqtulu. So Kami. yang kita kuasai qatala yaqtulu. Lain semua dengan kaedah. Lain semua dengan kaedah. Okey, itu tentang perkataan qatala yaqtulu. So kita cuba tengok dekat sini, kita ambil pada surah Al-Syu'ara tu untuk bezakan, ya, untuk bezakan tentang jenis-jenis kata dululah. Kemudian nanti kita akan carilah perkataan tu. Contoh. Ayat kedua. Tilka ayatul kitabil mubin. Ya. So tilka ni sampai bila-bila, sampai kiamat dia tetap tilka. Dia tak boleh tilku, tilki, tak ada. Ya. Ya. So dia kekal selama-lamanya. Begitu juga macam perkataan la'alla, yang ayat yang ketiga kita bincang sebelum ni. So kalau kita tengok, dia boleh ubah, tambah waw nun, tambah ya nun, tambah sesuatu yang kat depan, tak pengganti nama diri kat depan, itu semua jenis isim, fi'il, jenis fi'il, jenis isim. Okey, kita tengok. Tilka ni arti dia itu. Okey, tilka arti dia itu. So ini dia panggil sebagai kata tunjuklah itu. Kata tunjuk. Itu ayat-ayat, ya, tapi tilka kalau kita buka dalam bahasa, ini penting pula tafsir, ya. Penting pula tafsir. Bila kita dalam bahasa dia arti tilka. Tapi dalam tafsir tilka tu arti ini. Tilka arti dia ini. Ya. Kita dalam percakapan kita tak boleh kata tilka itu ini. Kita tak boleh cakap macam tu. Tapi dalam Al-Quran, sebab antara sebab satu pertama sebab tafsir lah, sebab kita kena buka lah tafsir para salaf, kan, apa yang erti. Sebab perkataan tilka ni pun akan dibincang oleh salaf. Macam dalam Surah Al-Baqarah awal tu,
Allah kata zalika. Zalika juga itu. Tilka ni itu untuk perempuan, zalika tu itu untuk lelaki. Zalikal kitabula Raiba fi. kan? Kalau kita baca di itu, itulah kitab tiada keraguan di dalamnya. Jadi kalau kita kata itu bermaksud ada kitab lain. Bukan kitab yang kita baca ni. Ini yang jadi ini yang jadi makrifat lepat apa semua ni. Ya, tafsir sendiri akhirnya dikarut. Ya, jadi karut marut. Sebab itu kita nak tengok tafsir Al-Quran ni kena tengok tafsir dia. Ya, tapi kita berbincang tentang bahasa ya. Kita berbincang tentang bahasa. Ya. Baik, tilka ni jenis perkataan tak berapa. Ayat. Okey. Antara kita tahu di isim. Antara sebab kita tahu di isim. Ini saya bagi sedikit formula ya. Okey. So nombor 1, selepas dia perkataan Alkitab. Alkitab. Isim Confirm isim kan? Alif lam. Sebab ada alif lam, ada kasrah. Ada Betul? kasrah. Ya. Baik. Kenapa dia kasrah? Selalu kita belajar kasrah sebab apa? Haraf jar. Haraf jar. Haraf jar. Haraf jar. Sedangkan sebelum dia itu bukan haraf jar. Ayat bukan haraf jar. Kita dah bincang dah haraf jar. Sebab tu haraf jar tu penting kita belajar awal. Bukan haraf jar kita kata. Ini juga isim. Ayat juga isim. Ya. So, dia panggil dekat sini, saya nak fahamkan kat kepada dia panggil sebagai mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi. Ya. Iaitu ayat tu dipanggil mudhaf, Alkitab dipanggil mudhafun ilaihi. Ya. Okey, maksud dia dekat sini. Saya ingatkan balik. Mudhafun ilaihi ini tak payah nak pening-pening sangat. Cuma saya nak selalunya saya akan perkenalkan dulu. Saya selalu buat orang cakap iklan dulu. Ya, untuk kita pernah dengar apa mudhafun ilaihi. Dulu macam pernah dengar lah. Macam itulah. Apa tu mudhafun ilaihi? Untuk mudah kita faham, dua perkataan atau lebih. Ini catat. Mudhafun ilaihi. Macam mana dia mudhafun ilaihi? Okey, saya catat kat sini tentang sama ada bahasa Arab dia ataupun bahasa Melayu dia. Ya. Mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi dalam bahasa Arab dia, saya tulis Arab dulu. Mim, Bad, Alif, Fa, Mudhaf. Ya. Mudhafun ilaihi. Hamzah, Lam, Ya, Ha. Okey. Okey, bahasa mudhafun ilaihi. Okey. Mudhafun ilaihi. Dalam bahasa kita, dua perkataan atau lebih yang membawa, yang memberi atau membawa satu makna yang sama. Satu makna. Okey, contoh. Ya, contoh. Kalau kita kata guru besar. Dua perkataan kan? Guru besar. So, satu perkataan guru, satu perkataan besar. Adakah besar tu sifat kepada guru tu? Sifat. Bukan. Kalau guru tu kecil, sifat. adakah dia besar? Bukan sifat. Nama dia lah. Jawatan dia, guru besar. Jawatan. Oh, dalam bahasa Melayu, kalau kita baca macam ni. Guru Al-Besari. Okey, contoh macam ni. Ayat ini, ini saya dah nampakkan baris dia. Dah nampak. Dalam ayat ni, Allah kata, kita tengok ayat ini, dia sebut, okay, sekejap. Ayatul. Dia ayatul.
Ya, Ayat. alif, ta. Ya. Al-kitab. Kitab. Kaf, ta, alif, ba. Okey. So kita tengok tu. So ayat tu dia dhammah. Betul? Ayat tu. Tapi al-kitabi dia kasrah. Okey. Jadi macam saya kata, kita kata guru besar, guru tu mesti mesti dhammah. Besar tu mesti ada alif lam dan hari perkataan dia kita kata guru al-besari. Itu bahasa Melayu lah untuk kita nampakkan. Boleh faham tak? Sekali lagi Ustaz. Sekali lagi baik. So dalam ayat ini kita belajar, hari ini kita tambah sedikit satu pelajaran ni, nama dia apa dia? Mudaful ilahi. Mudhafun ilaih. Ilahi. Apa itu mudhafun ilaih? Dua perkataan atau lebih yang memberi atau membawa satu makna. Contoh, guru besar. Beza ya. Beza dengan kalau kita kata adik manja. Adik manja. Adik manja tu sifat kepada adik tu. Ya. Betul atau tidak? Tapi Ya, kalau betul. guru besar, adakah besar tu sifat kepada guru tu? Tidak. Tidak. Guru tu kecil. Mungkin guru tu kecil. Mungkin Ya. guru tu tinggi. Mungkin Ya. guru, tapi nama dia. Nama. nama. Faham. Okey. Okey. Okey, nama dia guru besar. Dua perkataan. Tapi kalau kita splitkan dia, kita pisahkan dia, guru tu benda lain, besar tu benda lain. Tapi bila kita gabungkan dia, dia adalah satu kata bentuk kata nama. Faham? Ya. Okey. Begitu juga ayat Al-Kitab. Ya, okey. Ini adalah dua perkataan yang membawa kepada satu makna. Okey. Yang dipanggil sebagai mudhafun ilaih. Okey. Antara tanda dia, Boleh. contoh ayat ni. Tilka, itu, atau dalam bahasa tafsiran, ini, ayat, ya, ayat-ayat Al-Kitab, ayat-ayat kitab. So, bila kita sebut perkataan pertama tu, dia mesti, baris dia mesti dhammah. Tak semestinya dhammah, nanti ada sebablah dhammah. Tapi yang penting dia lah, huruf perkataan seterusnya ialah mesti ada alif lam dan huruf terakhir dia mesti baris bawah. Mesti baris bawah. Okey. Kalau kita kata, contoh saya bawa sini. Kalau dia kata, antara ayat yang saya boleh nampakkan kita sebut Zikru Ar-Rahman. Nah. Okey. Cuba perhatikan. Zikru ni dhammah. Betul? Dhammah ya. Tapi Rahman ini kasrah. Rahman, nun tu kasrah. Ramani. Dhammah ni. Rahman. Jauh.
Okey. Zikrur Rahmani. Zikrur Rahmani. So kita tengok pertama zikru tu dia tak ada alif lam. Tak kisahlah kata dia kata zikri Rahman ke, zikra Rahman ke, tak kisah. So ini tak penting. Huruf ini tak penting. Sama dia zikra ke, sama dia zikra atau zikru atau dia zikri. Tak kisah. Itu tak kisah. Yang pentingnya yang perkataan sebelum selepas itu ada perkataan tu ada alif lam. Dan seterusnya huruf terakhir dia tu nun tu, huruf terakhir baris bawah. Kasrah. Okey, kasrah. Jadi kalau ada bentuk macam ini, yang ini tak kisah. Yang ini ni. Ya. Yang ini dia akan baris bawah sebab dia ada haraf jar. Kan? Okey, kalau ini dia tak ada sebab. Kenapa? Sebab dia tadi ini dia panggil dua perkataan membawa kepada satu makna. Contoh lain. Okey, kalau kita kata untuk kita mudah, untuk kita faham mudah juga, saya cuba bawa perkataan yang kita biasa dengar. Satu, perkataan kapal. Kan? Kemudian terbang. Kemudian piring. Kemudian terbang. Okey. So bila kita nak sebut bahasa Arab, tiga perkataan. Sekarang ni tiga perkataan. So ini tak kisah kapalu ke, kapala ke, kapali ke. Okey. Dia nak baris bawah, dia tak ada alif lam, tak ada masalah. Piring ni pun tak perlu ada alif lam. Kapalu, tapi piring ni mesti baris bawah. Kapalu, piringi, sebab dia perkataan kedua. Okey. Perkataan ketiga ni mesti ada alif lam dan juga mesti baris bawah. So kita baca kapalu, piringi, terbangi. Terbangi. Untuk kita fahamlah bahasa yang saya nak masukkan dia. Ni tu sebab apa ni jadi baris bawah? Asal terbang. Kan? Dia baris bawah jadi ni sebab dan dia kena ada alif lam. Al terbangi sebab dia lah mudhafun ilaih. Faham tak? InsyaAllah. Okey, tak apa. Kalau tak faham tak apa. Kaedah ni. Tak, nak untuk kita faham je sebab macam saya kata ayat, dia isim ke fi'il? Isim. Macam mana kita tahu dia isim? Ada hamzah. Isim dia kasrah. Ada alif Macam mana lam. kita tahu? Dekat situ tak ada tanda-tanda. Ada alif lam, ada kisrah. Mana ayat tu, ayat, perkataan ayat. Oh, ayat. Ayat tu macam mana kita nak tahu itu adalah isim? Pasal ta tu. Kalau Ta tu kita ganti, ta tu ganti tanwin. Marbuta. Okey, boleh. Kalau kita boleh tu tak ada masalah. Okey, cuba tengok cari perkataan ayah. Perkataan ayah. Tak ada ta tak ada ta marbuta. Ayah. Tilka ayah. Iya. Tilka ayah tu. Allah baris bawah. Tilka ayah tu. Ayah. Alif lam. Ayah. Tamam buta. No. Ayah.
Tak tahu. Ayat. Tanda ayat. 25. Ustaz. Kanan, 25. 25 kanan. Oh, Kanan. kamu. 25 kanan atas. Okey. So tu ayatun 25 atas tu ayatun. Kan jumpa tak? Tanda atau ayat lah. Okey. Ya. Okey, cuma tinggal lagi dia tak bagi kita jamak ni lah. Jamak ni lah ayat. Ni dia tak beri kat kita. Oh. Kita boleh isi kat istilah jim, letak jamak. Tuan-tuan boleh tulis kat istilah jim, jamak. Banyak dia, jamak dia ayat. Macam dalam Al-Quran tu, ayat. Perkataan dia. Ejaan macam dia dalam Al-Quran tu. So, mufrad dia atau singular dia, ayah. Jamak dia, ayat. Okey. Dekat sini kita nampak, dekat perkataan ini kita nampak di isim. Ayah. Sebab dia tidak ada dalam kurungan tersebut. Okey. So, itu di antaralah pelajaran-pelajaran yang ini sekadar perkataan ini yang saya nak sebut ni mudhafun ilaih, sekadar satu iklan saja untuk kita untuk pengetahuan kita. Baik. Macam kita sebut tentang isim yang terikat dengan isim yang terikat dengan apa panggil? Domir. Domir isim yang terikat dengan domir yang terikat dengan isim. Domir yang terikat dengan isim dia panggil tengok 7B1 tu. Terikat dengan isim. Domir. Yang menunjukkan kepada pemilikan 7B1. Bil ifah. Domir. Okey. Khafat bil idafah. Nampak tak idafah? Ya. Idafah tu mudaf. Jamil kafir bil idafah. Kalau kita tengok mudaf dengan idafah, kan? Fa tu ada dekat situ. Huruf fa. Kan? Okey. Idafah. So, mudaf atau idafah samalah. Okey. Jadi dekat sini point dia kat salah. Bila dia terikat dengan macam kita sebut tadi, kita nak sebut, kita kata apa panggil, contoh kita kata idafah tadi, macam kita kata kita buka, kan? Kitab Engkau. plus engkau. Kita buka. Kan? So, kitabu ni adalah mudhaf. Ka ni adalah mudhafun ilaih. Tapi dia tak boleh tukar baris lah. Dia permanent lah. Cuma tinggal lagi saya nak nampakkan kita buka dengan ayatul kitab adalah benda yang serupa. Iaitu mudhafun ilaih. Oh, okey. Faham? Dia membawa kepada satu makna. Kita buka membawa kepada satu makna. Dia dua perkataan. Kitab satu perkataan lain. Engkau satu perkataan lain. Boleh faham tak? Tak faham, Ustaz. Tak faham. Okey, baik. Belum tangkap. Okey, belum tangkap. So macam saya kata kapal, piring, terbang ni, kapal kita sebut, kapal piring terbang, kita faham tak? Ya. UFO. Okey, UFO. So kita kata kapal piring terbang. So kapal ni satu perkataan lain, betul? Ya. Piring tu satu perkataan lain. Ya. Terbang tu satu perkataan lain. Ya. Kan? Okey.
Macam kita kata taman permainan. Okey, dua perkataan. Ha. Kan? Dua perkataan lain. Ya. Dua-dua Jadi noun kita lah. kata, Noun. okey. Jadi bila kita ada dua perkataan itu, taman satu, permainan satu, kita gabungkan dia jadi satu perkataan. Ya, betul. Nama. Okey. Okey. So, kalau kita faham dekat sini, bila dia tak terikat dengan isim, domir yang terikat, contoh kita kata taman permainan saya. Contoh diikat saya tu. Okey. So, saya yang belakang tu tak boleh ada alif lam. Permainan tu tak boleh ada. Asalnya, kita kena kata, kalau kita kata sini, okey saya padamkan sikit. Saya kalau padam, takut dia terpadam semua. Tak, aku, oh padam semua. Sebab dia rasa kau tak. Apa dah tadi nak? Okey. Boleh extend ni. Extract. Okay. Contoh saya kata dekat sini. Ya, okey. Taman permainan. Okey. So kita tengok dekat sini konteks dia lah. Perkataan tu satu taman. Satu perkataan taman. Okey. So satu perkataan lagi ialah permainan. Permainan. Kan? Sekarang kita nak tambah saya. Taman permainan saya. Okey. Jadi taman tu tak boleh ada alif lam. Asalnya permainan ni kalau tak ada saya, dia kena ada alif lam. Dan dia mesti garis bawah. So dia kata tamanu permainani. Betul. Tamanu tak kisah taman yang pertama tu ada sebab dia nak jadi baris depan, baris bawah, itu kita belajar kemudian. Sekarang inilah saya nak nampakkan kat sini. Tanda-tanda. Tamanu atau tamani atau tamana tak kisah. Tapi perkataan kedua dia tu dia ada sebut pertama dia ada alif lam. Permainani baris bawah. Okey. Bila dia ada baris bawah, ini kita tahu adalah mudhafun ilaih. Tapi sekarang ni dia tak ada pula baris bawah. Dia tak ada pula alif lam, dia tambah saya. Okay. Bila ditambah saya, kan? Bertambah perkataan saya, milik saya. Jadi kita kata taman permainani ya sahaja. Contoh, kita kata buku saya, bahasa Arabnya, kan? Kita kata bahasa Arab kitabiat. Kitabiat. Kitab. Asalnya perkataan tu kitab aja. Kan? Perkataan tu kitab. Tapi bila campurkan dengan aku, kalau tidak dia jadi, kalau dia tak ada asalnya dia akan jadi al-kitab. Okey, macam kita nak sebut apa ya? Okey, qurratul qadam. Ini cantik. Apa arti qurrah? Qurrah. Qurrah. Bacaan lah. Kan? Qurrah ni bulat, bola. Ni. Qurrah, bola. Qurrah arti dia adalah bola. Qurrah. Qurrah al-qadam. Okey, baik. Al-qadam, al-qaf dal mim. So kita kata qurratul qadami. Qurratu al-qadami. Arti dia ialah dalam bahasa Melayu ialah bola sepak. Dua perkataan Apa tu? Sekarang dekat sini kita tengok dia ada dua perkataan, bola campur sepak. Okey. Bila kita kata kurrah, mana kurrah? Bola. Bola tu kurrah. Okey. Kurrah ni maksud dia bulat. Okey. Okey. Al-qadam arti dia kaki. Kaki.
Cuba buka Al-Qadam. Sa Qadam. Perkataan Qadam. Qadam. Qadam mim. Sama. Qadam ni titik kaki. Oh, jam. Tapi bila kita digabungkan dia membentuk satu perkataan yang lain. Pakor. 303. 103. Okey. Kodima. Okey, muka surat 303 kiri. Tengok perkataan qadamun, aqdamun. Kodamun. Qadamun jamak, jim, Jamak. aqdamun. Qadam. Tidak kaki. Apa benda kaki tu? Dari mata kaki sampai telapak kaki, bahagian kaki. So daripada bawah tu panggil qadam. So, okey. Baik, perkataan asalnya kaki. So, kita kata dia istilahnya lah dalam bahasa Arab, kalau diterjemahkan, nanti kalau kita terjemah jadi bola kaki. Betul tak? Kalau kita ambil satu-satu perkataan, kurrah tu bulat, kita tukar pula lagi. Boleh faham Mudafun ilaihi Ustaz. Ya. Hanya untuk isim saja ke atau boleh fi'il sekali? Isim saja. Ni kita nak memperkenalkan isim. So format mudafun ilaihi ni dia kena perkataan pertama tak Esa, perkataan kedua kena bawah. Alif lam, pertama dia mesti ada alif lam dan dia kena baris bawah. Huruf terakhir dia mesti baris bawah. Itu okey. Kalau combine 2-3 perkataan lah. Walaupun dia combine 2-3 perkataan, last kali tu mesti ada alif lam. Last kali kena ada alif lam. Alif lam tu mesti baris bawah. Okey, yang perkataan kedua tu kena bawah. Tak kisah dia perkataan ketiga, keempat dia tapi terakhir. Akhir tu mesti alif lam. Terakhir tu mesti ada alif lam. Contoh sebab tu saya kata tadi, macam kapalu, kapal kan? Untuk kita nampak. Sebab kalau saya sebut bahasa Arab nanti kita macam pening, dia kejap bulat, kejap dia kaki, kejap dia nanti. Oh, tinggal 2 minit lagi. Kita slow lah. Okey. So kita tu saya kalau kita tengok macam kita kata kurrah. Okey, kita dah tahu qadam tu kaki kan? Kita ambil dulu kurrah dulu, perkataan kurrah. Bola. Bulat. Bulat. Dia bulat. Bukan bola. Kaf. Tiga. Kafro. Oh, paru-paru anda. Kurrah. 340 Ustaz, 340. Space serangan. Itu karrah, Tukar ni ku kan. Kurrah. 306. 306. Itu kaf. Kita kurrah, huruf kaf. Okey, 343. Korat jatun. Okey, tengok perkataan 343 sebelah kanan, kuratun. Okey. Saya minta maaf dekat sini saya letak kurrah. Saya tasdidkan dia. Dia sebenarnya kurrah saja. Kuratul aqdam. Okey, tengok kuratun dulu. Perkataan kuratun dulu. Tiap-tiap yang bulat. So setiap yang bulat panggil kurrah. Okey, asalnya bulat. So kalau dia bersendirian dia jadi bulat. Tapi